Ada orang boleh bangun pukul 4:30 pagi, 5 pagi, buat nasi lemak, buat kari pap, buat kuih, kuaci, macam-macam lah. Tapi bila azan subuh, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, dia tak terasa tu panggilan untuk dia. Dia tengah sibuk pasang payung depan rumah, tuan-tuan, nak berniaga sekejap lagi. Ya, bila seruan azan panggil as-salatu khairum minan naum, dia tak terasa tu untuk dia. Dia tengah sibuk menyusun meja-meja kerusi nak berjual sekejap lagi. Penat atau tidak? Penat, lelah. Tapi apakah macam tukang ceti tadi yang naik basikal hanya pandai berkayuh tapi tak ke mana-mana? Maka itu soalan yang harus kita tanyakan diri kita pada malam ini, bahawa sebenarnya hijrah itu menuntut kesungguhan. Hijrah itu menuntut mujahadatun nafsi, berjuang melawan hawa nafsu, tuan-puan. Ya, kalau nak kata malas, semua orang pasti ada penyakit malas. Tapi inilah iktibar daripada hijrah. Soal pengorbanan yang disebut oleh Dr. Azhar tadi, soal kesungguhan. Bukan mudah untuk melakukan kebaikan, tuan-puan, kecuali kena dimulakan dengan mujahadah, dengan kesungguhan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, ke mana nak kita hijrahkan? Ya, saya sebut sikit beberapa perkara, nanti kita pas balik pada Dr. Azhar. Pertama sekali, mari kita bersegera, tuan-puan, hijrah untuk mendapat hati yang bersih. Ini adalah career kita. Ini adalah profession kita. Walaupun kita mungkin mengaku, oh saya seorang doktor. Ya, betul, kita seorang doktor lah kalau doktor. Saya profession saya ustazah, saya peguam, saya engineer. Okey, tak salah tuan-puan, betul, itu kerjayanya. Tetapi ada career yang paling utama dipikul, digalas oleh seorang hamba Allah. Dan dia tak boleh nak tanggalkan career itu seumur hidup dia. Sejak daripada dia diamanahkan oleh Allah untuk lahir ke dunia ini sampai dia mati, tuan-puan, career ini tak pernah lucut daripada diri itu. Apa professionnya? Profession atau careernya, tuan-puan, ialah tazkiyatun nafsi, menyucikan hati. Itulah profession kita sebagai seorang hamba Allah. Tak kira siapa pun. Tazkiyah, tazkiyah, tazkiyah. Tazkiyatun nafsi, bersihkan hati. Ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran, tuan-puan. Ia mengungkap peranan Nabi itu sendiri, Rasul itu sendiri. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Seperti mana diutuskan Nabi di kalangan kamu, Rasul di kalangan kamu, yatlu alaikum ayatina, dia bacakan kepada kamu semua ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan menyucikan kamu dan mengajar kamu apa yang kamu tidak ketahui. Tazkiyatun nafsi. Ini kerjaya kita, tuan-puan, untuk meraih qalbun salim, untuk mendapat hati yang bersih. Maka kita pandanglah ke depan. Ya, ada lagi umur kita, alhamdulillah, ada sisa-sisanya lagi, tuan-puan. Kita nak bawa balik betul-betul hati yang bersih. Tu yang nak bawa balik jumpa dengan Allah. Ya, kita selalu dengar ada orang meninggal. Yang meninggal ni tak kira orang, tuan-puan, miskin meninggal, kaya juga. Mengingatkan kita semua dengan surah Al-Kahfi ayat 28. Ya, Allah sebut dalam surah Al-Kahfi yang kita baca tiap-tiap Jumaat, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Subhanallah, ayat ni terlalu hebat, tuan-tuan.
Kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada permintaan daripada orang-orang kaya Quraisy. Ya, daripada orang besar-besar Quraisy minta apa kat Nabi? Supaya Nabi kalau buat majlis bagi asing. Tak nak campur majlis orang kaya, orang miskin, tak nak. Biar majlis tu kalau orang kaya, kaya semua. Kalau orang berpengaruh semua. Malah ada disebutkan nama 6 orang sahabat yang miskin-miskin. Mereka paling tak nak sahabat tu ada dalam majlis. Lalu turun ayat ni tuan-puan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Dalam berhubung, dalam silaturahim, dalam berkawan, dalam bersama-sama dengan manusia, penilaian apa yang Allah suruh tengok? Allah suruh tengok kualiti. Ada 2 perkara tuan. Pertama adalah kualiti orang itu mestilah orang yang mengingatkan kita kepada Allah. Itu kualiti sahabat yang kita nak cari. Subhanallah tuan-puan, ada seorang sahabat ustazah, kami tak rapat pun. Ustazah malah tak cam sangat muka dia, tapi namanya selalu disebut-sebut oleh sahabat-sahabat yang lain. Sampai ustaz tak cam muka dia, kena minta gambar. Yang mana satu. Tapi namanya selalu disebut-sebut oleh sahabat-sahabat yang lain. Subhanallah tuan-puan. Ini contoh orang yang ustazah ingat dia. Ustazah terdorong untuk ingat kepada Allah walaupun kami tidak rapat. Dia seorang muslimah tuan-puan yang Allah uji dengan kanser tisu lembut. Tak tahu lah kanser apa itu, kanser tisu lembut dalam badan. Tahu-tahu bila diagnose bulan 3 dah stage 4 dah. Dia sakit tuan-puan, tapi subhanallah akhlaknya sangat mulia. Kata sahabat-sahabatnya, malah seorang sahabat ustazah cakap, dia kata pada malam nuzul Quran, tahun ni lah nuzul Quran, dia kata kami ada buat program, kami tidur di tempat yang sama. Dalam gelap malam saya boleh lihat kakak ini bangun solat dan dia tidak tidur-tidur pada malam itu. Sehingga mungkin, kata sahabat ustazah, rasanya dia solat 2 rakaat, rasanya dia solat 100 rakaat. Ustazah dengar tak percaya tuan-puan. Mungkin ke seorang ya, yang kita kata akhir zaman solat sunat 100 rakaat, rasa macam tak percaya. Tapi sahabat ustazah tu cakap, bayangkan saja dia tak tidur malam tu. Dengar esak tangisnya, dia sujud, dia rukuk. Jadi Ustaz kata, ya Allah ya Tuhan, seorang hamba Allah yang sakit stage 4 kanser tuan-tuan, tapi masih ada daya dan kekuatan untuk sujud dan rukuk kepada Allah pada malam-malam di bulan Ramadan. Bandingkan dengan kita tuan-tuan sekalian. Ini bagi ustazah contoh orang yang mengingat dia sahaja menyebabkan kita teringat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelum beliau meninggal dunia, 5 orang anak yang hafaz Quran duduk keliling dia dekat hospital tuan-puan, ngaji terus, mengaji sehinggalah Allah tarik ya, hingga keluarlah roh bondanya pada pukul 3 lebih pagi tuan-puan, dan telah kembali ke rahmatullah. Walaupun beliau telah meninggal dunia, selalu datang lintasan di hati ustazah ketika teringat kepada beliau, walaupun kami tidak rapat, tapi subhanallah, ingat kepada beliau cepat mendorong diri kita untuk ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Cari sahabat macam tu tuan-puan. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Cari sahabat yang selalu larut dalam ibadah kepada Allah. Puasanya, solatnya, silaturahimnya, jihadnya. Cari tuan-puan. Yuriduna wajhah, orang-orang yang menginginkan keredaan Allah. Kalau dah ada, jaga kawan ini baik-baik. Kawan dengan dia betul-betul. Jangan palingkan mata kamu dalam ayat tersebut hanya kerana kamu nakkan kehidupan dunia. Dan kualiti yang kedua, cari sahabat tuan-puan, tengok hatinya.
Kalau hatinya lalai daripada mengingati Allah, ini bukan sahabat yang boleh mendorong hijrah yang baik. Ya, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Jangan kamu taat pada orang yang hatinya lalai daripada ingat kepada kami, nanti ikut hawa nafsunya. Wa kana amruhu furata, maka jadilah urusan itu melampaui batas. Maka pastikan dalam hijrah perubahan kita, orang keliling kita adalah orang-orang yang subhanallah memberi inspirasi, doanya doa yang mustajab insya-Allah. Maka ustazah percaya perubahan itu akan dipermudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.